Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Tira Minuddin. Perbadanan Tanah Bumi Putra perlu ditubuhkan bagi merangka mekanisme tingkatkan pemilikan tanah oleh golongan berkenaan. Cadangan itu dikemukakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika berucap pada perasmian Kongres Ekonomi Bumi Putra KEB 2024 di Putrajaya. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah turut mencadangkan bagi tanah berstatus pajakan, peratusan tertentu diserahkan semula kepada kerajaan apabila sampai tempoh tamat pajakan untuk diurus oleh perbadanan yang dicadangkan. Beliau menyarankan ketetapan itu dikenakan bagi tanah berstatus pajakan melebihi 20 hektar membabitkan kawasan pertanian atau melebihi 8 hektar bagi plot industri. Kerajaan Negeri Melaka sedia beri sokongan kepada penubuhan Pusat Memudah Cara Pelaburan Malaysia IMFC dalam usaha meningkatkan pelaburan di negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, langkah itu akan menjadikan Malaysia, khususnya Melaka, negeri mesra pelabur dan perniagaan sejajar dengan aspirasi pelaburan nasional. Bagi tempoh 2021 hingga suku ketiga 2023, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia telah meluluskan pelaburan baharu dan tambahan bernilai RM19 bilion ke Melaka. Ia merangkumi 480 projek selain mewujudkan 10,427 peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor dan peringkat jawatan. Beliau terdahulu merasmikan Melaka Industrial Night 2024 yang turut dihadiri oleh Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liu Chin Tong. Purata satu kemalangan maut bagi setiap 2 jam direkodkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sepanjang tahun 2023 melibatkan 6,344 kes kemalangan maut. Lebih 4,000 daripadanya membabitkan penunggang motosikal. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ, Datuk Lokman Jaman berkata, jumlah kes kemalangan maut pada 2023 juga meningkat 8% daripada tahun sebelumnya, iaitu 6,080 kes. Statistik kemalangan maut akan sentiasa dipantau Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik sebelum dikongsikan kepada JPJ untuk dianalisa. Beliau berkata demikian semasa menyertai operasi khas bulan Februari di Plaza Tus Kudai, Johor Bahru. 8 syarikat termasuk 3 syarikat pembinaan dikenakan tindakan selepas didapati gagal mematuhi peraturan berkaitan buruh dalam op gegar yang dijalankan selama 2 hari di Melaka. Hasil pemeriksaan mendapati ada majikan menggajikan pekerja asing dan menyediakan penginapan pekerja tanpa mendapat sebarang perakuan penginapan daripada Jabatan Tenaga Kerja JTK. Pengarah JTK Melaka, Nazia Said berkata, kesalahan dilakukan membabitkan Akta Kerja 1955, Akta 265, Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990, Akta 446 dan Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011. Pemeriksaan juga mendapati penginapan disediakan majikan daif serta mengabaikan faktor-faktor kebersihan dan kesihatan serta kelewatan pembayaran gaji. Abgegah yang berakhir semalam memeriksa 115 pekerja warga tempatan dan 221 pekerja warga asing dari Bangladesh, China dan Nepal di Alur Gajah dan Jasin. Permohonan kemasukan pelajar sesi akademik 2024-2025 ke program asasi, sijil, diploma dan ijazah sarjana muda melalui UPU Online dibuka hari ini sehingga 29 Mac. Manakala fasa kedua pula dibuka pada 29 April hingga 9 Jun nanti. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam kenyataan memaklumkan permohonan dibuka bagi kemasukan ke 20 universiti awam, 36 politeknik, 105 kolej komuniti dan 4 institusi kemahiran tinggi awam. Permohonan terbuka kepada pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia SCPM atau setaraf untuk semua program pengajian bagi permohonan fasa pertama. Hanya program pengajian yang tidak bertemu duga dan atau ujian dibuka bagi permohonan fasa kedua. Dalam kenyataan sama, pembelian nombor PIN UPU Online boleh dibuat melalui Bank Simpanan Nasional BSN di 350 kaunter cawangan BSN, 700 mesin pengeluaran wang automatik ATM BSN dan perbankan internet MyBSN. Berita semasa berakhir di sini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.